Oh, kamu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada hari ini kita meneruskan lagi pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in dalam perkara iaitu perkara yang membatalkan puasa. Diulang semula quyud bagi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Quyudnya dinyatakan seperti bahawasanya, pertama, masuknya ain. Quyud pertama apa? Kaid pertama, masuknya ain. Kaid yang kedua, ke dalam jauf. Kaid yang ketiga, daripada rongga yang munfatih ataupun maftuh. Dan kaid yang keempat, kelima, keenam, perkara masuk tadi itu dia berlaku dengan alim tahu, amid sengaja, dan yang ketiga mukhtar, iaitu dengan pilihan sendiri. Untuk kita boleh melancarkan lagi perbahasan kita, maka kaid-kaid tersebut sangatlah perlu difahami dengan baik. Suara kuat tak? Suara dengar kuat? Sebab dia jatuh benda tu kat bawah lubang dia. Tadi dia tegak nanti. Kalau suara kuat biar. Suara jelas? Sambung. Wa kharaja bil aini. Di situ. Wa kharaja bil aini al-atharu kawusuli at-ta'mi bil-dhawqi ila halqihi. Kaid yang pertama tadi kita dah sebut, iaitu yang masuk ke dalam rongga itu adalah ain. Adalah ain. Jadi kalau yang masuk itu bukan ain, maka tidak batal puasa. Mudah saja dia punya muhtarazatnya. Wa kharaja bil aini, dan keluarlah dengan perkataan ataupun dengan kain ain, keluarlah apa dia? Al-athar. Al-athar, kesan. Al-athar maksudnya atharu tilkal ain. Dia bagi contoh apa? Dia bagi contoh kawusul, seperti yang sampai ke dalam rongga itu adalah ta'mun. Apa maksud ta'mun? Ta'mun maksudnya rasa. Kawusulit ta'mi, seperti sampainya rasa. Sampainya rasa daripada makanan tersebut. Bidzauqi, dengan sebab, ba tu ba sababiyah. Bidzauqi, dengan sebab zauq ataupun merasa makanan. Maksudnya beginilah, rasa makanan, merasai makanan. Makanan dia masuk dalam mulut, dia rasa, tapi ain tak masuk, tak melepasi halqum, maka tak batal lah puasa, tapi hukumnya makruh. Merasa makanan ketika bulan puasa, hukumnya adalah makruh. Ini yang dimaksudkan seperti sampainya rasa makanan. Dengan sebab zauq. Zauq ni maksudnya apa? Merasa makanan. Hukum merasa makanan ma'ruf dalam kitab memang sebut hukumnya adalah
makruh. Sebab apa? Rasa makanan itu dipanggil athar, bukan ain. Rasa makanan, rasa yang ada pada makanan itu dipanggil athar, bukan dipanggil ain. Boleh faham? Maka daripada perkataan ain ini masuklah perbahasan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dukhan. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dukhan. Dukhan tu maksudnya rokok. Berkaitan dengan rokok. Saya baca dulu daripada Hasyiah I'anatul Talibin yang beliau petik daripada Al-Bujairimi. Nanti kita akan susuli, kita akan baca daripada kitab Umdatul Mufti wal Mustafti masalah rokok. Wa amma ad-dukhanul hadithul an al-musamma bin natan la'anallahu man ahdathahu fa innahu minal bid'il qabihah. Faqad afta syekhuna az-Ziyadi awalan bi annahu la yuftir li'annahu idzaka lam yakun ya'rifu haqiqatahu falamma ra'a atharahu bil busa allati yashrabu biha raja'a wa afta bi annahu yuftiru. Nampak tak? Jadi perbahasan berkaitan dengan, kita ambil dulu perbahasan berkaitan dengan asap. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab lama, sebelum wujudnya benda yang dipanggil dukhan ataupun dipanggil rokok, asap daripada rokok, daripada timbak, daripada tembakau. Kalau kita baca dalam kitab-kitab sebelum wujudnya dukhan tadi, kita akan dapati ulama mengatakan dukhan, kalau dia masuk dalam rongga kita, asap kalau dia masuk dalam rongga kita, dia tidak membatalkan puasa. Dia tidak membatalkan puasa. Contohnya asap apa? Contohnya asap daripada bakhur. Jadi asap daripada bakhur tidak membatalkan puasa kalau masuk melalui hidung ataupun masuk melalui mulut. Jadi bila kita cuba nak istidlal, mendalilkan bahawasanya daripada ibarat tadi menunjukkan kalau isap rokok tak membatalkan puasa. Sedangkan setiap hukum itu perlu dilihat kepada illat. Perlu lihat kepada illat. Ulama mengatakan dukhan ni, dukhan sebenarnya nampak kalau kita bakar bakhur, nampak dia punya asap dia. Mengapakah ia tidak dipanggil ain? Maka ulama jawab, yang dimaksudkan dengan ain adalah sesuatu yang dipanggil ain urfan. Yang dimaksudkan dengan ain bukan dhabit dia benda yang boleh nampak. Itu ain. Maka asap boleh nampak, warna dia putih misalnya. Tetapi yang dimaksudkan dengan ain ma yusamma ainan urfan. Sesuatu yang dipanggil ain segi uruf. Maka dukhan dia tidak dipanggil ain segi uruf. Jadi kalau diambil dalam ibarat masalah ni dikiaskan dengan rokok, maka dihukum tak batal. Sebab itu pengarang kitab Bujairimi mengatakan guru beliau iaitu Az-Ziyadi pada peringkat permulaan memfatwakan bahawasanya dukhan tidak membatalkan puasa. Maksudnya menghisap rokok, sama ada dia pakai rokok ke, dia pakai shisha ke, tidak membatalkan puasa. Kemudian beliau tarik balik setelah beliau mengetahui hakikat. Nampak? Di sini bukan masalah ijtihad. Di sini masalah memahami benda tersebut. Mungkin pada waktu fatwa yang mula-mula dikeluarkan, beliau beranggapan asap rokok ni sama macam asap bakhur. Lalu bila sama, hukum sama. Tapi bila diamati, bila diteliti, memang ada ainnya, jelaganya yang dapat zahir, melekat. Maka menunjukkan bahawasanya bersama dengan asap tu ada ain. Jadi kalaulah bersama dengan asap itu ada ain, maka hukumnya apa? Hukumnya ain. Maka difatwakan bahawasanya menghisap dukhan ataupun timbak itu hukumnya adalah apa? Adalah membatalkan puasa. Okey. Itu yang pertama, ibarat daripada mana? Al-Bujairimi, tapi baca daripada Hasyiah I'anatul Talibin. Ibarat yang kedua tentang masalah
menghisap tembakau ni membatalkan puasa, sama, kitab yang sama yang kita selalu petik, iaitu Umdatul Mufti wal Mustafti, kitab yang sangat bagus, cetakan Darul Minhaj, 2 jilid, dikarang oleh ulama Yaman, Al-Murawa'ah. Ada fatwa pada muka surat 275, perbahasan 275. 275 di bawah tajuk Syurbut Timbak Ad-Dukhan Yubtilu Saumah. Tajuk dia apa? Tajuk dah menunjukkan apa yang beliau ingin natijahkan. Beliau natijahkan, tajuknya berbunyi Syurbut Timbak Ad-Dukhan Yubtilu Saumah. Menghisap rokok boleh membatalkan puasa. Cuba kita tengok. Yabtulu as-sawmu bi syurbit timbaki naharan kama afta bidzalika al-allamatu Ishaq bin Muhammadin Jam'ana qala li'annahu yatarakamu fayatawalladu minhu 'ainun mudrakah fil hissi qala wa afta bihi 'allamatu zamani Ibrahim bin Muhammad Jam'an wa qala shaykhuna al-muallif fi nashr al-a'lam 'ala al-bayan wal-i'lam wa hadha alladhi yanbaghi al-jazmu bihi wa ilayhi mala ibn Qasim fi sharh al-ghayah واعتمده القليوبي وأفتى به الزيادي آخرا وقال الباجوري من العين الدخان المشهور وهو المسمى بالنتن فيفطر به صائم لأن له أثرا يحس كما يشاهد في باطن العود ونحوه في البجيرمي. Jadi dari khulasahnya, ulama-ulama yang memfatwakan bahawasanya dukhan, isap rokok itu membatalkan puasa, nama-nama tadi telah dipetik. Imam Baijuri ada sebut, Ibnu Qasim dalam syarah Matan Ghayah ada sebut, Qalyubi juga ada sebut, Ziyadi juga ada sebut, dan ulama Zabid, Ishaq bin Muhammad Jam'an juga ada menyebut, dan ramai lagi ulama yang menyebut bahawasanya hukumnya adalah membatalkan puasa. Kemudian beliau sebut lagi, wa qala Abdul Bar Al-Misri ba'da an dzakara kalam al-ashab inna ad-dukhan la yuftir. Sebab itu berlaku kekeliruan dengan mengambil ibarat mutaqaddimin dengan mutaakhirin ataupun mutaakhirin yang belum mengetahui hakikat dukhan tersebut, lalu mengkiaskan dengan dukhan biasa, asap biasa. Maka beliau kata wa amma ad-dukhanul hadisul an al-musamma bin natan. Bin natan pula, bitatan. Adapun asap ataupun rokok yang baru ada sekarang ini, maka fa innahu minal bid'il qabihah. Faqad afta shaykhuna Ziyadi bi annahu yuftir hina ra'a atharu fima yashrabu bihi. Qalahu al-Madabighi qala wa la tajuzu nisbatu kaunihi ghayra muftirin ila ibn Hajar wal Ramli wa ghayrihima li anna kalamu fi dukhanin la tatawalladu minhu 'ainun. ولما كان المتأخرون لهم كمال الخبرة بدخان التنباك صرحوا بأنه عين مفطر ويدل لذلك قول الجمال الرملي في النهاية في بحث الدخان ومنه يؤخذ أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور وغيره إلى الجوف لا يفطر وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك وإن وجد طعم ذلك في فمه وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي كما في الإيعاب لما تقرر أن ليست عينا أي عرفا إذ المدار هنا عليه وقد علم أن فرض المسألة أنه لم يعلم انفصال عين هنا انتهى ملخصا. Faham? Jadi kita dapat belajar daripada isu dukhan ni, kita selain daripada kita belajar bahawasanya dukhan ni dia membatalkan puasa, kita dapat belajar iaitu kaedah mengambil daripada turath dan kepentingan mengetahui ilat hukum. Bila dalam kitab dia sebut suatu perkara, khususnya perkara itu bersifat objek, kita kena pastikan walaupun perkataan yang sama digunakan zaman ni, tetapi mungkin zaman itu perkataan itu merujuk benda lain, dan zaman sekarang merujuk benda lain walaupun perkataannya sama. Maka sebab itu dia kena tahu fiqhu al-waqi'. Maksudnya waqi' yang meliputi teks fatwa tersebut perlu kita ketahui, dan untuk kita tahu sebenarnya kita boleh dapat tahu dengan ilat. Dengan ilat kita dapat tahu dia bina hukum itu di atas asas apa. Bahkan dalam kitab
walaupun mungkin Imam Ramli ke Imam Ibn Hajar ke atau mana-mana ibarat yang menunjukkan dukhan tidak membatalkan puasa, ini dirujuk pada dukhan yang bukan jenis rokok yang ada pada hari ini. Dan ada lagi contoh-contoh yang lain yang kaedah ini kita boleh terapkan tanpa mengetahui maksud daripada pengarang kitab tersebut ataupun tafsiran yang dimaksudkan, maka kita akan bawa hukum yang salah. Okey, jadi sebab begitu kaedahnya dalam ilmu fiqh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka termasuklah perbahasan berkaitan dengan gas. Masuk perbahasan berkaitan dengan gas yang masuk dalam mulut, masuk dalam rongga. Termasuk juga perbahasan berkaitan dengan inhaler. Semalam saya ada sebut Dr. Ali Jumaah ketika ditanya soalan, tapi ketika ditanya tu pada saya pun tak pastilah fatwa tu tahun bila. Fatwa itu pun bukan fatwa bertulis. Mana beliau ditanya dalam satu sesi soal jawab, maka beliau menghukumnya sebagai menggantung hukum. Sekiranya ada ain, sekiranya dia itu ain ataupun dia bukan ain. Jadi nampak tak? Masalah inhaler itu dibina atas masalah pertama, adakah dia itu ain ataupun bukan ain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia ain, kalau memang dia ain, adakah dia masuk ke dalam rongga ataupun tidak masuk ke dalam rongga yang membatalkan. Kalau kita kata dia tu bukan ain, maka masuk ataupun tak masuk. Sebab gas yang tak nampak ni, hukumnya itu bukan seperti ain. Jadi kalau orang itu dia hidu gas yang tak nampak masuk dalam diri dia, maka dia tidak dikira ain yang masuk dalam dirinya. Okay, itu nanti kita akan bahaskan, dan kita pun maklum ada fatwa-fatwa pun yang telah dikeluarkan tentang masalah benda ni. Kemudian wa kharaja biman marra al-amidu al-alimu al-mukhtar an-nasi lis-shaum wal jahilul ma'dzuru bi tahrimi isali syai'in ila al-batin wa bi kaunihi muftiran wal mukrahu fala yuftiru kullu minhum bidukhuli ainin jawfahu wa in kathura ukluhu. Tengok, wa kharaja biman marrah, dan keluarlah dengan orang yang telah lalu sebutannya. Wa kharaja biman marrah, keluarlah dengan man marrah. Tengok perkataan man marrah sebelum ni. Jumpa tak perkataan man marrah sebelum ni? Jaufi man marrah. Man marrah tu maksudnya apa? Amid, alim, mukhtar. Ingat tak kait nombor 4, nombor 5, nombor 6. Kait nombor 4, nombor 5, nombor 6 yang membatalkan puasa. Kait pertama wusulu ain, yang kedua jaufan, yang ketiga melalui jauf yang maftuh, yang keempat alim, yang kelima amid, yang keenam mukhtar. Maka keluarlah dengan man marrah, maksudnya keluarlah dengan perkataan bahawasanya yang batal puasa itu kalau dia berlaku kepada orang yang alim yang pertama, orang yang amid yang pertama, kemudian orang itu alim dan orang itu mukhtar. Maka keluarlah siapa? An-nasi. An-nasi ni dia keluar daripada kait amid. Dia keluar daripada kait amid. Orang yang lupa lis-shaumi, dia lupa dia sedang puasa. Dan wal jahilu, dan keluarlah orang yang jahil. Orang yang jahil ini dia telah keluar dengan kait al-alim. Dia telah keluar dengan kait al-alim. Tengok dalam kitab ni dia sebut al-jahil al-ma'dzur. Ini kita tak nak ulang dah, sebut dah sebelum ni. Jahil yang dimaksudkan ialah al-jahil al-ma'dzur, bukan mutlak. Bukan asalkan tak tahu maka bas tak memudaratkan, tak. Jahil ada dua. Satu al-jahil ma'dzur, yang kedua al-jahil ghairu ma'zur. Jadi jahil yang dimaksudkan di sini adalah al-jahil al-ma'dzur.
Orang yang tak tahu, orang itu dia jahil. Dia tak tahu apa? Dia tak tahu apa? Dia tidak tahu tahrimi isali syai'in ilal batin. Dia tidak mengetahui bahawasanya haramnya memasukkan sesuatu ke dalam batin. Maksudnya masa bulan puasa, dia tak tahu bahawasanya bulan puasa ni tak boleh masukkan sesuatu ke dalam batin, ke dalam jawf. Itu pun dia tidak tahu. Okey? Wa bikaunihi muftiran. Wa bikaunihi muftiran. Kaunihi tu atah mana? Bitahrimihi. Bitahrimihi. Maksudnya dia ni tak tahu dua. Dia tak tahu bahawasanya memasukkan sesuatu ke dalam rongga itu hukumnya adalah haram. Yang kedua, dia tak tahu memasukkan sesuatu ke dalam rongga itu membatalkan puasa. Okey, sekarang ni kita tengok dalam kitab ini dia menggunakan perkataan waw bukan au. Dia tidak mengetahui bahawasanya memasukkan sesuatu ke dalam rongga itu haram. Dan memasukkan sesuatu ke dalam rongga itu membatalkan puasa. Kalau dia tahu memasukkan sesuatu ke dalam rongga ni masa tengah puasa ni haram, tapi dia tak tahu benda tu membatalkan puasa. Haram tapi dia tak tahu yang sebenarnya bukan sahaja haram tetapi membatalkan puasa. Jadi adakah jahil dia itu dimaafkan? Faham? Kalau jahil itu dia ada dua. Dia tak tahu perbuatan masukkan tu haram. Yang kedua, dia tak tahu perbuatan itu membatalkan puasa. Kalau dia tahu benda ini batal puasa tapi dia tak tahu benda tu haram, itu jelaslah hukum. Ataupun dia tahu benda itu haram tapi dia tak tahu benda tu batalkan puasa. Dia tahu tak boleh ni buat, tapi dia tak tahu pula benda tu sampai batalkan puasa. Maka adakah jahil seperti ini dimaafkan? Tidak dimaafkan. Faham? Jahil dimaafkan ni syarat dia apa? Selain daripada syarat yang disebutkan tadi, jahil yang dimaafkan itu kalau dia tak tahu dua-dua perkara ni. Faham? Kalau dia tak tahu dua-dua perkara ini. Bukan waw ma'iyah, waw ataf. Waw ataf makna bukan lil ma'iyah. Waw untuk bermakna lil jama', menghimpunkan duanya. Faham tak? Kita selalu sebut kan, satu orang dia tahu benda yang dia buat ni haram, tapi dia tak tahu di samping haram ada dendanya. Dia tak tahu tu. Adakah dia akan kena denda? Tetap dia kena denda. Keadaan dia tak tahu benda tu kena denda tidaklah menggugurkan denda tersebut. Tapi kalau dia tak tahu benda tu haram, basic pun dia tak tahu, dia boleh menggugurkan denda dalam sesetengah keadaan. Keadaannya iaitu dalam perkara-perkara yang mana syarat nak kena denda tu mesti sengaja. Faham tak? Itu kaedah tu. Contohnya pelajar, dia tahu benda ni madrasah tak bagi buat, tapi dia tak tahulah pula benda ni kalau buat kena hukuman sekian. Dia tak tahu yang tu. Dia tahu benda tu tak boleh, salah. Jadi adakah dia tak tahu bahawasanya perbuatan tersebut ada kena denda menyebabkan dia tak boleh kena denda? Tak. Cukuplah dia tahu benda tu tak boleh buat sebagai sesuatu yang dia tak diberi uzur. Kamu dah tahu benda tak boleh buat, kamu buat, maka kamu tak ada sebarang keuzuran atas perbuatan tersebut. Jadi kaedah tu dipraktiskan juga dalam kita punya amali untuk faham. Okey. Satu orang dia buat satu perkara, contohnya dia tahu haram. Ini kita ambil.
dia tahu bahawasanya melewatkan puasa, qada puasa ke tahun yang seterusnya hukumnya haram. Tak boleh, hukumnya tak boleh. Tetapi dia tak tahu bahawasanya dalam mazhab Imam Syafi'i, melewatkan qada puasa menyebabkan kena bayar fidyah. Dia tak tahu. Yang kena bayar fidyah tu dia tidak tahu. Tetapi dia tahu perbuatan itu tak boleh. Maka adakah gugur fidyah daripadanya? Tidak gugur fidyah daripadanya. Okey, senang. Ingat tu. Jahil, ma'zur, apa syarat dia kita sebut dah sebelum ni berapa? Tak naklah ulang lagi sekali. Kemudian wal mukrahu fala yuftiru kullum minhum bidukhuli ainin jawfahu. Mukrah tak ada sebut dah, masalah orang yang dipaksa. Ingat lagi tak? Masalah orang yang dipaksa tu apa syarat dia? Syaratnya dia tidak ada qasad. Kan? Kalau ada benda tu, dia tidak ada talazzuz. Tak ada semua tu, barulah sah. Dia ini dikira sebagai mukrah. Tapi kalau dia memang dipaksa, tapi ada qasad daripada diri dia, ada rasa melazati perkara tersebut, maka ia tidak dikira dipaksa. Tapi sebahagian ulama seperti Syekh Ali Shubram Al-Lisi, beliau berpandangan kalau ada unsur dipaksa, walaupun semasa dia buat itu ada qasad ke, ada talazzuz ke, ada rasa ke, ada syahwat ke, maka ia tetap dikira tidak membatalkan puasa sebab unsur awal iaitu wujudnya ikrah itu sudah memadai. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi dia masalah paksa ni, perbahasan dia kita perlu belajar dalam kitab sama Qawaidul Fiqhiyah. Dia sebut ada berapa? Lebih kurang ada 8 kalau tidak silap. Dipanggil al-a'dharu syar'iyyah. Uzur-uzur syar'i. Uzur-uzur syar'i disenaraikan antara uzur syar'i jahil, antara uzur syar'i ikrah. Orang tu kena paksa. Tetapi ada paksa yang boleh dijadikan alasan untuk menggugurkan kesalahan, dosa. Ada paksa yang walaupun dipaksa tetap dia berdosa. Iaitu apa? Dalam kitab, misalnya kita baca dalam kitab Jam'ul Jawami', walaupun dalam kitab menyebut bahawasanya la taklif alal mukrah, orang yang mana, orang yang dipaksa. Tetapi dia, kalau contohnya orang tu dia dipaksa untuk membunuh, lalu dia membunuh, dia berdosa tak? Berdosa. Dia berdosa kerana bunuh orang tersebut, walaupun kalau dia tak bunuh, dia diancam dia kena bunuh, kan? Dia tetap berdosa. Dalam kitab dia bagi ilat sebab apa? Liisarihi nafsahu ala nafsi ghairihi. Sebab apa? Bila dia bunuh orang tu, maksudnya dia jaga nyawa dia lah, tapi dia tak jaga nyawa. Sama je kalau dia tak bunuh orang tu, dia kena bunuh, kan? Maksud dalam A ataupun B, tetap pembunuhan yang salah akan berlaku. Jadi perbuatan dia selfish, mengutamakan dirinya sendiri, itu ulama kata dia berdosa, ithim, berdosa. Samalah juga disebut dalam bab zina. Maka ikrah ala zina tak boleh. Allah alam. Seterusnya, fala yuftiru kullum minhum, maka tidak batal puasa oleh semua. Kullun minhum, kita ingatkan balik. Kullun ni tanwin, dipanggil apa? Tanwin apa? Panggil tanwin apa? Ni Pak Tok Nahu ni semua tahulah. Kullun ni dipanggil tanwin apa? Tanwin badal? Tanwin iwad. Tanwin iwad. Kullun ay kullu wahidin minhum. Tak batal, jelas. Bidukhuli ainin jawfahu, dengan sebab ain masuk ke dalam rongganya tak batal. Wa in kasura, wa in kasura, walaupun banyak. Ni dah sebut dah sebelum ni masalah wa in kasura ni, kan? Betul tak? Wa in kasura ni dah sebut sebelum ini. Walaupun banyak, walaupun dia dalam keadaan dipaksa tu, dia makan tu banyak, maka hukumnya sama. Tapi dia bukan iwad daripada jumlah, dia iwad daripada mufrad.
Kullun ai kullu wahidin. Dia iwad ada dua kan. Satu iwad daripada mufrad, satu lagi iwad daripada jumlah. Hina idzin. Itu dipanggil iwad daripada jumlah. Iwad daripada mufrad macam kullun. Kullun fi falakin isbah. Allahu akbar. Walau zanna. Seterusnya. Walau zanna anna aklahu nasiyan muftirun fa akala jahilan bi wujubil imsaki aftara. Okey. Tengok ni. Ni dalam minhaj pun ada masalah ni. Walau zanna, kalaulah seseorang itu dia menyangka anna aklahu nasiyan muftirun. Dia tak tahu. Dia ingat kalau dia makan dalam keadaan lupa pun batal puasa. Lalu dia makan dalam keadaan lupa. Oh, dia gelabah. Dia kata batal puasa aku ni. Tak habis lagi cerita, fa'akala jahilan biwujubil imsak. Dia kata, aku punya puasa dah batal. Maka dia makanlah lepas tu. Sebab dia sangka puasa dia dah batal. Sebenarnya puasa dia belum batal. Tetapi sebenarnya orang yang dah batal puasa, misalnya dia makan dengan sengaja, dia bukan boleh makan lepas tu. Dia tetap kena imsak. Dia tak tahu. Dua perkara dia tak tahu. Dia tak tahu, dia sangka bahawasanya kalau makan dalam keadaan lupa, dalam keadaan nasi, batal puasa. Lalu dia kata alang-alang batal, dia teruskan makan. Sedangkan dia ada satu lagi kewajipan sebenarnya kalau batal puasa, iaitu dia kena imsak. Lalu dia makan. Batal ataupun tidak puasanya, ada khilaf. Muktamadnya apa? Batal puasa. Dalam kitab Minhaj dia bagi contoh dalam masalah jima'. Dia makan dalam keadaan lupa. Lalu dia sangka puasa dia batal. Dia kata puasa dah batal. Dia jima' lah. Dia jima'. Sedangkan dia wajib imsak. Jadi adakah jima' ketika itu menyebabkan kena bayar kafarah? Itu soalan dia. Kena bayar kafarah ke? Batal puasa muktamadnya batal. Jima' tu membatalkan puasa. Tetapi adakah kena bayar kafarah ataupun tak kena bayar kafarah? Tak kena bayar kafarah sebab dia tak berdosa atas jima' tersebut. Dia tak berdosa atas jima' tersebut sebab dia sangka jima' yang dia lakukan itu adalah boleh. Faham tak? Aftara, membatalkan puasa. Faham tak? Dia punya khilaf ni. Macam mana surah dia? Tengok betul-betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walau ta'ammada fatha famihi fil ma' fadakhala jawfahu aw wada'ahu fihi fasabaqahu aftara aw wada'a fihi syai'an 'amdan wa abtala'ahu nasiyan fala yuftiru bi usuli syai'in ila batini qasabati anfin hatta yujawiza muntahal khayshumi wa huwa aqsal anfi. Ini masalah hidung. Ini masalah yang kita nak sebut ni. Ingat, kita mulakan perbahasannya dengan suatu kaedah yang ma'ruf dalam fiqh. Dipanggil ma yatawalladu min ma'dhunin fahuwa ma'dhun. Apa dia kaedah dia? Ma yatawalladu min ma'dhun fahuwa ma'dhun. Wa ma yatawalladu min ghairi ma'dun fa huwa ghairu ma'dun. Okey. Kita juga akan baca daripada kitab Bughyah tentang ada kaitan juga dengan masalah ni. Dia masalah ginilah. Macam mana masalah dia? Walau ta'ammada fatha famihi fil ma'. Satu orang dia sengaja buka mulut dia dalam air. Kepala dalam air dia buka mulut. Itu maksud dia. Walau ta'ammada fatha famihi fil ma' fadakhala jawfahu ay fadakhala al-ma'u jawfahu. Dia sengaja buka mulut dia dalam air,
lalu air itu masuk. Air itu masuk tak sengaja, tapi buka mulut tu sengaja. Batal ataupun tidak puasa dia? Maka jawapan dia batal puasa. Sebab apa? Taksir. Sebab itu nanti kita akan baca, kalau satu orang dia tahu perbuatan yang dia buat tu boleh menyebabkan sesuatu masuk dalam rongga dia yang tak dimaafkan, dia buat, dia buat tu sengaja, tapi benda tu masuk tak sengaja, batal. Sebab apa? Kita kira dia telah taksir dengan mengadakan sebab, yang sebab itu secara ghalibnya boleh masukkan. Nanti akan masuklah masalah orang yang menyelam ke dan seumpamanya. Okey? Faham tak kaedah tu? Aw wada'ahu fihi. Aw wada'ahu ay wada'al ma' fi famihi. Salah tu. Aw wada'ahu fihi ay fi famihi. Fasabaqahu aftara. Dia ambil air, dia masuk mulut dia. Dia kemam. Tiba-tiba air tu masuk secara tak sengaja, dia tertelan, dia masuk. Kemudian dia terkhayal tertidur kan. Air masuk, batal puasa dia. Jadi air tu masuk tak sengaja, sabak. Tetapi tu buat dia salah tu dari segi taksir dia buat benda tu. Jadi siapa suruh kamu buat yang tu? Jadi taksir dia itu menyebabkan dia tidak dimaafkan. Dua contoh ni yang kita akan ambil masalah lain nanti yang lebih menarik lagi. Okey. Saya baca aw wada'a fi fihi syai'an 'amdan wabtala'ahu nasiyan fala. Dia letak sesuatu dekat dalam mulut dia sengaja, dan dia telah telan benda tu dalam keadaan dia lupa, tak batal. Jadi di sini dipanggil farak. Apa beza dua surah pertama dengan surah yang ketiga? Dua surah pertama ni batal, surah yang ketiga tidak batal. Okey, kita sebelum kita terangkan benda tersebut, saya nak ambil satu masalah. Yang ulama yang kita dah belajar daripada kitab Matan Safinatun Najah. Masalah apa? Ghubar. Kan? Daripada Safinatun Najah dah belajar dah. Kalau ghubar ataupun gharbalatu daqiq. Dua masalah ni daripada Safinah dah bagi tambih, tak batal puasa. Satu orang debu masuk dalam mulut dia, dalam hidung dia, tak batal puasa. Ataupun gharbalatu daqiq, dia buat kerja kisar gandum. Jadi kan kawasan kilang tu penuh dengan debu-debu gandum bertebarangan, masuk dalam mulut, masuk dalam hidung, tak batal puasa. Tak batal puasa. Sedangkan ghubar dengan gharbalatu daqiq jelas dia adalah apa? Dia adalah ain. Tetapi kenapa tak batal? Faham? Maka kalau kita cek dalam kitab, dia sebut elat dia masyaqqah. Dia sebut apa? Masyaqqatu al-ihtiras. Di sini pun ada. Wa kaunul wasil biqazif falau wasala jawfahu dhubab au ba'udah au ghubarut tariq wa gharbalatu ad-daqiq wa gharbalatu ad-daqiq. Kalaulah dalam dia punya jauf dia, rongga dia masuk lalat, kalau rongga dia tu masuk lalat, ataupun masuk nyamuk, ataupun masuk debu jalan, ataupun masuk debu tepung, tidak membatalkan puasa. Maksudnya syarat tak kalau kita lalu
kita lalu jalan yang memang banyak debu, syarat tak kita pakai mask bulan puasa? Sebab kita tahu kalau kita tak pakai mask, dia akan masuk. Ataupun syarat dia, kalau lalu kawasan tu jangan bercakap. Kalau bercakap, maka apa? Abuk masuk. Adakah wajib? Tak wajib. Itu memang kalau kita baca dalam kitab-kitab memang disebut macam tu. Walaupun kita boleh dengan cara kita kemam mulut kita, tutup ataupun tutup dengan mask. Sebab apa? Elak dia kata lima fihi minal masyaqqatish syadidah bal law fataha fahu amdan hatta dakhala jawfahu lam yuftir aidan. Ini yang kadang jadi tak faham. Dia tahu jalan tu banyak debu, dia sengaja buka dia punya mulut dia, lalu debu masuk. Tak batal puasa. Tetap tidak membatalkan puasa. Okey. Tetapi kalau satu orang dia duduk dalam air, kepala dalam air, dia buka mulut. Dengan sebab dia buka mulut, air masuk. Kalau dia tutup mulut, air tak masuk. Maka tadi macam ibarat kat atas, Hukumnya membatalkan puasa. Faham? Ada tak faham? Okey. Dia mungkin kat depan ada perbahasan masalah mandi. Masalah mandi, kumur-kumur. Ada tak kat depan? InsyaAllah ada. Ada kat depan tu. Mandi junub. Ada tu. Masalah kalau satu orang dia kumur-kumur dengan mubalarah, lalu air termasuk, batal puasa. Tak mubalarah, air termasuk, tak, itu kita akan sebutkan kelak insya-Allah dalam perbahasan. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana? Sambung mana? Wala yuftiru. Wala yuftiru. Sambung situ kan? Wala yuftiru biwusuli syai'in ila batini qasabati anfi. Okey. Allahu Akbar. Dia tadi tu kita terlupa nak sebut apa beza masalah nombor 1, nombor 2 dengan masalah nombor 3. Masalah nombor 1, nombor 2 iaitu batal puasa. Masalah nombor 3 tidak membatalkan puasa. Masalah nombor 3 ni dia letak sesuatu dalam mulut dia. Dia terlupa, dia pergi telan, selamba telan. Yang masalah tadi tu dia letak dalam mulut dia, kemudian benda tu telah masuk secara sabak. Jadi apa beza masalah pertama? Masalah pertama ni dia sabak. Dia taksir letak. Kemudian dengan sebab dia letak, dia mungkin terjatuh, tiba air masuk. Yang ini dia letak, tapi dia telan. Telan tu ada perbuatan sengaja daripada dia, tapi perbuatan tu dia buat dalam keadaan lupa. Maka dalam kitab I'anatul Talibin beliau sebut wal farqu baina as-sabqi wan nisyan haitsu annahu yuftiru ma'al awwali wa la yuftiru ma'al thani annahu fi halati nisyan la fi'la lahu yu'taddu bihi fala taqsir wa mujarradu ta'ammudi wad'i fihi la yu'addu taqsiran li'anna an-nisyan la yatasabbabu anhu bi khilafi as-sabqi. Jadi benda tu agak dakik juga. Dia kata kan ada beza. Surah yang pertama dia masukkan air dalam mulut dia, itu memang taksir. Kemudian air itu masuk secara sabqun. Secara apa? Sabqun. Secara tidak sengaja daripada dia. Jadi sabqun itu yatasabbabu an wad'il ma' fihi. Faham? Berbeza dengan masalah nisyan. Masalah nisyan dia ada dua perbuatan tu. Perbuatan dia masuk air dalam mulut dia tu sengaja, tapi perbuatan telan tu tak sengaja. Jadi sabqun ni oleh kerana tak ada perbuatan daripada dia, maka kita kira dia adalah efek daripada perbuatan wada'. Tapi perbuatan telan
dalam keadaan nisyan, dia bukan efek daripada perbuatan. Betul. Efek maksudnya efek lazim, bukan. Maka itu perbezaan antara masalah pertama dengan masalah kedua. Okey. Dalam kitab ni dia bagi contoh daripada Imam Darimi. Dia kata kalau dalam hidung dia ni ada air, contohnya ada hingus. Dalam mulut dia tu ada air, ada kahak ke apa ke. Lalu dia ni bersin. Dia bersin. Jadi bila dia bersin, maka berlaku suatu renjatan, tekanan menyebabkan yang kat hidung ni misalnya masuk ke, yang dekat sini tertelan. Maka adakah batal dia punya puasa? Dia tak batal. Faham tak? Puasa dalam keadaan ni tidak batal puasa dia. Okey? Dia masalah sabkun nanti kita akan tengok lagi dalam masalah kumur-kumur. Dalam masalah apa? Kumur-kumur. Dia ada berapa pecahan dia. Nanti saya bagi dulu pecahan dia. Satu orang air termasuk dalam rongga dia kerana apa? Kerana dia mubalarah dalam wudu. Dalam kumur-kumur. Air termasuk dalam rongga dia dalam keadaan dia tidak mubalarah dalam apa? Wudu. Air termasuk dalam rongga dia dalam keadaan dia mubalarah dalam menyuci rongga dia yang ada najis. Itu semua akan ada perbahasan dia. Satu orang mandi. Dia mandi biasa, air termasuk dalam telinga. Dia mandi junub, air termasuk dalam telinga. Itu semua ada tafsir beza. Itu sebenarnya lanjutan daripada apa? Kaedah tadi tu. Ma yatawalladu min ma'zunin fahuwa ma'zun. Okey, sekarang ni ibarat seterusnya wala yuftiru biwusuli syai'in. Tidak batal puasa dengan masuknya sesuatu ke dalam batin. Qasabah. Qasabah ni batang hidung. Ini masalah ni sebenarnya kita selesaikan dengan tahu border. Border zahir, border batin. Sekarang ni musannif dia bagi contoh misal terus. Dia kata qasabah ni qasabah. Qasabah anfun ni, dia ini kalau masuk ke dalam ni batang hidung ni tak batal puasa. Faham tak? Tak batal puasa. Hatta sehinggalah dia melepasi hujung khayshum. Hujung. Ni khayshum ni. Dia melepasi muntahal khayshum. Masuk lubang lah. Faham? Kalau dia sampai ke masuk dalam lubang, maksudnya muntahal khayshum belum lagi batal puasa. Faham? Yujawis. Sehingga dia melintasi. Maksudnya masuk dalam lubang. Boleh dipanggil rongga. Ini semua dipanggil, memanglah rongga, tapi dipanggil rongga zahir. Yang betul-betul rongga batin ni hidung ni. Jadi korek hidung tidak membatalkan puasa, insya-Allah. Kalau korek pakai jari. Kalau dikorek pakai cotton bud ke, bolehlah, ada potensi lah untuk membatalkan puasa. Jadi pastikan tahu border dia hidung ni macam mana. Ni ibarat ni boleh membantu untuk memahamkan masalah tersebut. Okey, sekarang ni kita akan masuk pada perbahasan berkaitan dengan air liur. Adakah telan air liur ni batal puasa ataupun tidak batal puasa? Wala yuftiru. Jumpa tak? Berani untuk hingus boleh. Hingus boleh. Maksudnya kalau dia sedut batal puasa. Sekarang ni kita akan kita jadikan sebagai satu persoalan yang kita akan baca daripada beberapa kitab, iaitu dalam perkara membatalkan puasa ni. Macam semalam, ingat tak fatwa daripada Bahwairith? Memang fatwa tu menarik lah. Fatwa tu menarik. Fatwa tu menarik. Tapi kalau nak amal boleh. Sekarang ni kita sedang membicarakan mazhab Syafi'i yang muktamad. Kalau tanya muktamad, sebab Ibnu Hajar, Imam Ramli kata batal. Ingatlah fatwa Bahwairith, iaitu kalau satu orang dia sakit dalam telinga dia, dia nak redakan kena masuk ubat, kena masuk air contohnya, akan reda. Maka di sisi fatwa beliau tak membatalkan puasa.
Jadi menarik lah. Maknanya kalau di situ, kalau dikembangkan, dia akan boleh digunakan untuk masalah inhaler. Betul tak? Kalaulah kita kata inhaler tu ada ain, fatwa tu dia perlu, sebab orang yang kena asma ni dia perlukan gas tu untuk buka, renggangkan dia punya saluran pernafasan. Dan benda tu mungkin sejam sekali dia perlukan. Jadi berdasarkan ibarat ataupun fatwa daripada Bahwairis tadi, maka memang jelas lah ada beza antara batin uzun dengan halaq. Mungkin apa maksudnya? Sebab batin uzun mungkin kita ringankan dia punya fatwa, sebab memang ada qaul pun dalam mazhab Syafi'i, masuk tanpa sakit pun tak batal. Kan dah sebut dah. Jadi mungkin lah. Jadi kita tak boleh terlalu berani untuk kiaskan. Kalaulah kita kata saya pakai fatwa batin uzun, kalau masuk ubat tak batal, macam Bahwairis. Kalau nak ambil boleh, tapi ambil setakat batin uzun. Tapi kalau kita cuba nak kiaskan kepada seluruh rongga yang lain, asalkan mana-mana rongga, kalau masuk ubat, kalau memang tujuannya masuk ubat, maka untuk meredakan kesakitan boleh. Saya rasa tak keberanian tu tak boleh, kecuali kalau ada yang soreh, kan? Apatah lagi itu bukan yang muktamad dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i, bas kalau orang tu memang ada keperluan, dia kalau dia tak makan ubat waktu siang tu, memang dia akan mudarat lah. Dia makan, puasa dia batal. Kan? Itulah hukum dia. Dia makan, maka puasa dia batal. Okey, kita tengok masalah air liur. Wala yuftiru biriqin. Wala yuftiru apa? Biriqin tahirin. Sarf ke sirf? Sirf. Sirf. Sirf seurdu. Seurdu tu sama bahasa Arab lah. Sirf. Sirf आपके लिए किसी को मत बताओ. Sirf. Jadi dalam bahasa Arab ni sirf juga. Semata-mata kan? Khalis. Wala yuftiru biriqin tahirin sirfin ay khalisin ibtala'u min ma'dinihi wa huwa jami'ul fami walau ba'da jam'ihi 'ala al-asad khilaf wa in kana binahwi mustaka. Amma law ibtala'a riqan ijtama'a bila fi'lin fala yadurru qat'an wa kharaja. Ini masalah air liur. Kita masuk tajuk dia, masalah adakah telan air liur membatalkan puasa ataupun tidak. Semalam saya dah bagi tahu dah. Kita dah terangkan apakah quyut. Apakah quyut telan air liur itu batal puasa ataupun tak batal puasa. Okey? Tengok. Ini tak batal puasa lah ni musannif sebut. Tidak batal oleh puasa dengan menelan dengan air liur. Tengok kaid pertama apa? Tahir. Kaid yang pertama tahir. Kaid yang kedua sirf. Sirf itu maksudnya khalis. Kaid yang ketiga min ma'dinihi. Faham? 3 kaid. Telan air liur tak batal puasa dengan 3 kaid. Pertama, air liur itu hendaklah suci, bukan mutanajis. Yang kedua, air liur itu hendaklah khalis, maksudnya tak bercampur dengan benda asing. Benda asing seperti sisa makanan, biji cili dan seumpamanya. Okey? Ibtala'ahu min ma'dinihi, daripada ma'dinnya. Dia dalam kitab dia sebut ma'din. Maka syurah dia berbeza pandangan dalam tafsirkan. Apa maksud ma'din? Ma'din riq. Apa maksud ma'din bagi riq? Dalam kitab Fathul Mu'in dia telah membawa. Maksud ma'din kepada riq ni adalah jami'ul fami. Air liur yang datang daripada mulut ni, semua yang dalam mulut ni, maka air liur ni dikira keluar daripada ma'dinnya. Kalau air liur yang daripada mulut ni dia telan, tak batal puasa. Okey?
kita ulang balik. Kita ulang balik masalah semalam. Dia kan hukum dia ada beza ikut nisbah. Dalam mulut kan. Dalam mulut dikira batin. Nisbah kepada wudu, mandi junub dan satu lagi tambah masalah ni. Air liur. Okey? Telan air liur. Dalam mulut ulang lagi sekali. Dalam mulut dia dikira batin. Dalam bab wudu, dalam bab mandi junub, dalam bab air liur bab puasa. Sebab itu kalau air liur dalam mulut dia telan ke dalam halkum, itu dikira batin ke batin. Dikira apa? Batin ke batin. Kita tak kira zahir ke batin. Faham tak? Sebab itu syarat dia selagi air liur dia dalam mulut. Maka batin ke batin. Kemudian dalam bab menghilangkan najis. Dalam bab apa? Dalam bab menghilangkan najis, dalam mulut ni dikira zahir. Faham? Dalam bab menghilangkan najis, maka dalam mulut dikira zahir. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau satu orang dia semayang, dalam mulut dia ada najis, semayang dia tak sah. Sebab apa? Sebab ada bahagian zahirnya yang bernajis. Kita tak kira batin. Faham tak? Dalam bab bahawasanya daripada batin masuk ke situ, dia dikira zahir. Dalam mulut ni dia dikira zahir dalam dua bab. Satu dalam bab apa? Dalam bab najis. Dia dikira zahir dengan erti kata kena basuh. Dia dikira zahir juga dalam bab ni, batin zahir. Iaitu kalau kahak dah keluar ke dalam mulut, dah dikira keluar ke zahir. Kita tak kira dia masih batin. Kalau kita kira dia batin, maksudnya telan kahak tu tidak batalkan puasa. Dalam perkara tu dia dikira zahir, bukan batin. Okey? Allahumma salli alaihi walau ba'da jam'i. Ni khilaf ni ada sebut dalam Minhaj. Sebab tu dia kata walaupun selepas dia kumpulkan air liur dia. Air liur dia tu sikit dia kumpul penuh. Kemudian dia telan. Ada khilaf. Ada khilaf. Faham tak? Ada satu wajah dalam mazhab Imam Syafi'i, telan air liur tak batal puasa, tapi ada ditambah satu lagi syarat. Jangan dia telan air liur itu selepas dia kumpul. Kalau selepas dia kumpul ada fi'il jamak tu mengumpulkan, maka batal puasa dia. Wa in kana binahwi mustaka. Dia punya macam mana nak takdir? Kita ada i'anah. Ada soalan nanti. Lepas ni. Wa in kana binahwi mustaka ni, cuba kembalikan dia punya marja' dia. Wa in kana ni, wa in kana jam'uhu hasilan bi wasitati mustaka. Faham? Wa in kana binahwi mustaka ni takdir dia macam mana? Wa in kana jam'uhu ay jam'ur riqi hasilan bi nahwi ay biwasitati nahwi mustaka. Mustaka ni luban dah. Maksudnya air liur dia tu jadi banyak sebab dia kunyah mustaka. Apa dia? Mustaka ni macam luban. Macam Arab getah Arab tu lah. Dia panggil apa? Arabic gum. Arabic gum tu kalau yang tak ada rasa lah, kan makruh. Dia sebenarnya kalau kita kunyah sesuatu, dia akan menyebabkan air liur bertambah. Betul tak? Kita kunyah, jadi dia kunyah mustaka tu menyebabkan air liur dia bertambah. Dia punya gayah kata tak batal, walaupun air liur yang dia terkumpul itu terhasil dengan sebab dia pergi kunyah mustaka, maka tetap tidak membatalkan puasa. Okey, itu gayah dia. Amma lawi batala ariqan ijtama'a bila fi'in fala yadur qat'an, ay qaulun wahidun bila khilaf.
Adapun kalau dia telan air liur yang terkumpul tanpa ada sebarang perbuatan daripada dia, maka tak ada khilaf lah, tak membatalkan puasa. Yang ada khilaf dalam mazhab Syafi'i yang telan air liur batal puasa ni, kalau air liur itu dia kumpul dengan perbuatannya. Kalau dia tak ada kumpul dengan perbuatannya, tidak membatalkan puasa. Okey, terus. Ni senang je. Wa kharaja bil tahiri al mutanajjisu binahwi dami lathati. Semalam siapa tanya ni? Darah gusi. Darah gusi. Wa kharaja bil tahiri, dan keluarlah dengan perkataan tahir oleh apa? Al mutanajjis, maksudnya air liur yang mutanajjis. Al mutanajjis maksudnya ar-riqul mutanajjis. Keluarlah dengan perkataannya al-tahir, air liur yang mutanajjis. Mutanajjis dengan sebab apa? Dengan sebab contohnya darah gusi. Gusi dia berdarah. Fayuftiru bibtila'ihi, maka batal puasa dia dengan sebab dia telannya apa? Hi kembali kepada ar-riqi al-mutanajjis. Bibtila'ihi ar-riqi mutanajjis. Wa in safah, walaupun contohnya gusi dia berdarah kan merah, dia dah ludah sampai air liur dia tu safa. Wa in safa, air liur tu dah tak ada warna merah, kan? Dia telan air liur tu tetap batal. Sebab apa? Sebab selagi dia belum basuh mulut dia, maka semua air liur yang keluar tu akan jadi najis. Kan mulut dia guna najis. Itu maksud dia wa in safa. Walaupun air liur dia itu safa, bersih, murni daripada darah. Walam yabqa fihi ay firriqi atharun mutlaqan, dan tidak ada sebarang asar kesan secara mutlak. Illa dia li'annahu lamma haruma ibtila'uhu litanajusi sara bimanzilati ainin ajnabiyatin. Qala syekhuna, ni ibarat ni yang disokong oleh kitab-kitab yang kita baca dalam Buriyah, dalam kitab Khalaid pun ada. Kenapa dia punya elat, dia orang tanya kan, kenapa telan air liur yang mutanajis ni batal puasa? Tadi kan dah sebut air liur ni kalau dia daripada ma'din tak batal puasa kan. Tengok elat dia. Sebab dia kena faham macam ni. Memanglah air liur, okey, saya bawa masalah lain lah. Air liur ni dia memang kita punya, betul tak? Tetapi walaupun dia datang daripada mulut kita, yang tak batal ni setelan air liur, sebab air liur ni dia kira daripada mulut. Contohlah, kita bagi contoh lain. Kalau satu orang dia ambil wudu, dekat tangan dia ni ada irq, ada daki. Daki ni licin kan, kerana minyak. Jadi kalau dia ambil wudu, mungkin daki tu menghalang air, mungkin minyak badan dia tu menghalang air. Minyak yang badan, bukan luar. Maka tetap tak batalkan, tetap wuduk dia sah. Ulama kata kalau atas badan dia ada daki, walaupun daki itu zahirnya macam menghalang air, tetap tidak memudaratkan dan hukumnya sah. Kerana air tu dia dikira sebahagian daripada tubuh orang tu. Okey, kita belajar juga bahawasanya darah apa? Darah kita termasuk apa? Termasuk najis yang dimaafkan. Dia ada syaratnya. Walaupun banyak, darah kita walaupun banyak dimaafkan. Dia ada syarat dia. Syarat dia sekiranya darah kita itu tidak berubah menjadi ajnabi. Okey, darah kita jatuh atas lantai, kita pijak balik darah tu, maka walaupun darah tu kita punya, tetapi dalam surah ini dia sudah dikira ajnabi. Dia dah dikira ajnabi. Maka pada ketika itu darah itu mengambil hukum ajnabi. Dia dah tak boleh pakai kaedah darah biasa, iaitu kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Samalah juga dia kata sini, kalau nak faham, memanglah air liur tu datang daripada dia kan. Air liur sentiasa ia tajaddad, air liur baru. Tapi oleh kerana bila air liur tu mulut dia masih dihukum najis, jadi air liur baru tu kena mulut dia, air liur itu dikira najis.
air liur najis, maka telan najis ni tak boleh. Haram, kan? Maka dia kata kat sini, wa li'annahu, elak dia, lamma haruma btila'u, oleh kerana dihukum haram telan air liur najis, kan hukum haram. Maksudnya dalam keadaan tak puasa pun haram. Dalam keadaan orang tu dia tak puasa, telan air liur najis pun haram juga. Okey? Li tanajusi, sebab apa haram? Li tanajusi. Maka oleh kerana air liur itu dihukum haram telan, air liur itu walaupun datang daripada dalam, kita kira macam dia benda asing. Sebab dia dah ain mutanajisah, benda asing. Maka seperti mana dalam masalah lain, telan benda yang asing ni, ajnabi ni, batalkan puasa, maka batallah juga puasa dalam masalah ini. Okey. Qala syekhuna wa yadhharu al-'afu amman ubtuliya bidami lathatihi bihaitsu la yumkinuhu al-ihtirazu anhu. Wa qala ba'dhum mata tala'ahu al-mubtala bihi ma 'ilmihi bihi wa laysa lahu 'indahu buddun fa shaumuhu sahih. Ni masalah yang semalam tu. Maksudnya kunyah cinggam waktu puasa tak batal? Batal. Cinggam batal. Sebab cinggam kan ada rasa, ada gula. Kalau yang lama tak batal. Dia ambil kat lantai tu, dia kunyah, yang dah tak ada rasa. Kalau tak ada perisa, memang tak batal. Sebab tu dalam kitab selalu disebutkan apakah perkara yang makruh ketika puasa. Dia sebut apa? Madghu al-ilq. Dia kunyah, contohnya dia kunyah getah. Getah tu bulat tu, rabal. Dia kunyah kan. Jadi kunyah tu hukumnya makruh. Dia kunyah kertas contohnya. Kunyah plastik makruh. Faham tak? Kunyah singgam batal. Singgam yang makruf tu lah. Faham tak? Senang je elak dia. Ulama pun sebut, yang mengatakan kunyah singgam, kunyah luban tu tak batal, dia ada kait tu, dengan syarat dia punya, sebab luban ni kalau kita kunyah lama-lama, dia jadi keras, dia punya juzuk tu akan pecah dan dia boleh tertelan. Batal lah. Jadi kaedah dia tak ada benda yang mustasna pun. Dalam bab ni tak ada benda yang keluar dari kaedah. Kaedah masih konsisten. Kalau ada ain masuk, walaupun sedikit, walaupun kecil, dengan sengaja, dalam keadaan mampu untuk membuangnya, maka batal. Tak ada apa-apa perbezaan. Betul tak? Okey. Ini masalah gusi berdarah. Ada dalam kitab Fathul Mu'in. Ada kitab dalam Fathul Mu'in. Dia kalau kat Yaman, Syekh Haidar, kalau pelajar tu ditanya soalan kan, sebenarnya benda tu akan disebut kat depan. Dia tanya, memang kena marah. Menunjukkan orang ni sebelum masuk kelas tak baca. Benda tu kita akan baca. Dia pergi tanya awal. Menunjukkan dia masuk kelas tu tak muta'ah. Okey. Qala Syekhuna, telah berkata oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami lah, wa yazharul afu, dan zahirnya dimaafkan. Daripada siapa? Daripada orang yang dibalai dengan gusi berdarah. Okey, taswir dia macam mana? Bihaisu la yumkinuhul ihtirazu anhu. Orang itu dia dibalai dengan gusi berdarah, sekira-kira dia memang tak boleh nak elak lah benda tu berlaku sepanjang hari, kan? Dia macam mana? Boleh lah dia ludah, tapi benda tu datang balik, ludah sampai bila dia nak ludah, kan? Maka dalam keadaan itu dimaafkan. Tapi ingat tak semalam yang ulama kata dimaafkan dalam kitab Buria, petik daripada kitab-kitab lain, dengan syarat sofa, air liur tu sofa. Faham tak? Maksudnya dia buang yang merah, air liur tu jernih, baru dia boleh telan. Kalau air liur tu maksudnya gusi berdarah merah kan, maka dia kena buang yang merah tu sampai jernih, yang itu tu. Yang jernih, yang mutanajis tu, dimaafkan, boleh telan. Okey, saya baca nukilan daripada Bushra Al-Karim. Bushra Al-Karim
menyebut begini, walana wajhun bil afwi anhu mutlaqan idza kana safiyan wa fi tanajjus ar-rig bihi ishkalun li'annahu najisun amma ikhtilatuhu bima'i'in wa ma kana kadhalika la yunajisu mulaqiyahu kama fi ad-dam 'ala al-lahm idza wudi'a fil ma'il mutabbakh fa inna ad-dama la yunajisul ma'. Ibarat ni, masa kita buat bahas masail kan, tentang masalah najis yang kena kuah, akhir sekali conclusion yang kita buat bahawasanya kuah tu kalau kena baju tak perlu basuh, tak kena. Sebab benda itu ma'ruf lah, masalah kuah kena daging, darah pada daging, dimaafkan pada makan, tidak dimaafkan pada pakaian. Tapi semasa perbahasan tu antara ibarat yang sangat kuat, iaitu bila benda tu dimaafkan, dia tu tak menajiskan pun. Sini pun ada, dia tidak menajiskan. Benda tu bukan dia mutanajis yang dimaafkan, tak, bukan maksudnya kuah tu mutanajis. Bila darah tu dimaafkan, dia tidak menghasilkan tanajus. Jadi so bila dia tak menghasilkan tanajus, khalas, maka tak adalah berbangkit beza hukum pada mulut, beza hukum pada pakaian, tak ada. Jadi di sini ada iskal lah. Iskal ni dibuat bagus lah juga, iskal ni dia jadi mudah lagi. Jadi kita kata kalaulah kita kata orang itu dia gusi dia berdarah, benda tu mubtalah. Jadi kalau benda tu mubtalah dan umumul balwa, maka dia dimaafkan. So bila dia dimaafkan, air liur dia tu kita tak kira mutanajis. Sebab bila dia dimaafkan, maka dia tidak menajiskan air liur. Itu pandangan daripada Bushra Al-Karim. Maka bila dia tidak menajiskan air liur, kita tak adalah sebut dia ini telan air liur yang mutanajis tapi dimaafkan. Bukan macam tu ayat dia. Dia telan dan tak batal. Air liur tu sendiri bukan mutanajis pun, walaupun memang kena najis, tapi najis itu tidak menajiskan. Tidak menajiskan. Jadi menarik juga perbahasan ni daripada ulama. Okey, saya baca lagi daripada Nihayatul Muhtaj. Walau ammad balwa syakhsin bidami lithati bihaythu yajri da'iman aw ghaliban sumiha bima yashghul ihtirazu anhu wa yakfi basquhu wa yu'fa an athari wala sabila ila takfilihi ghasla jami'a naharihi idhil fardu annahu yajri da'iman aw yatarashsha wa rubbama idha ghasala zada jarayanuhu wa huwa fiqhun zahir. Jadi menarik. Ini perkataan fiqh yang zahir. Sebab itu sebahagian ulama dia berani untuk keluar kan daripada, walaupun perbahasan ni mutaqaddimin tak sebut ni. Bahasan tentang damul lathar ni tak ada sebut. Tetapi bila kita amati, begitulah muqtadah kan. Benda tu kan umum balwa. Memang darah dia keluar sepanjang hari. Kalau kita paksa dia untuk cuci sepanjang waktu, bahkan dia kata kalau kita cuci takut dia darah tu makin banyak, maka sepatutnya kita hukum dimaafkan. Banyak surah-surah lain. So bila dimaafkan, dia juga dimaafkan dalam semayang. Orang ni dia semayang, jenis gusi berdarah, dia telan pun tak apa kan. Kalau benda yang payah tak boleh nak elak, maka dia telan pun tidak mengapa. Inilah fiqhun zahir. Bila ada masyaqqah seperti itu, zahirnya maka dia dimaafkan. Saya baca dalam i'anah ni, dia kata masalah gusi berdarah ni dikiaskan. Kan semalam ada soalan tentang masalah buasir tu, boleh tak kias dengan masalah-masalah yang lain kan. Setakat yang kita baca, ini masalah ni, masalah gusi berdarah ni dijadikan makis, dikiaskan dengan masalah maq'adah mabsur. Memasukkan maq'adah mabsur, buasir, orang buasir punya lubang apa dia panggil apa? Buasir lah. Benda tu orang panggil buasir. Buasir dia tu dimasukkan, walaupun dia terpaksa masukkan jarinya, maka tidak batal. Wa qala ba'dhum, kita baca lagi.
mata batala'ahul mubtala bihi ma'a ilmi bihi wa laisa lahu indahu buddun fa shaumuhu sahih. Kalaulah satu orang dia telan, dia mubtala, dia tahu benda tu dan dia tak dapat elak daripada telan, maka dimaafkan. Kemudian apa lagi? Wa bis-sirfi al-mukhtalit al-mukhtalitu bi tahirin akhara fayuftiru man ibtala 'ariqan mutaghayyiran bi humrati nahwi tumbul. Ini kitab Fathul Muin. Dia disebut tumbul. Sirih. Sirih. Tumbul sebab dia orang India kan. Jadi kan air liur yang kata tak batal tu kalau dia tak campur benda lain, maka keluarlah dengan apa? Dengan dia kata sirf khalis tu al-mukhtalitu, yang bercampur dengan benda lain, walaupun yalah benda tu suci, maka batallah puasa orang yang telan air liur yang berubah warnanya menjadi merah dengan sebab tumbul sirih. Wa in ta'assara izalatuha. Dia jenis bangsa makan sirih, walaupun dia punya merah tu payah nak hilang. Maksudnya merah dia kuat, punya kuat. Kalau ada air liur tu jadi merah. Tapi kalau hanya semata mulut dia merah, tapi kalau masuk air liur tak akan bertukar, menunjukkan air ni dah tak ada. Maksudnya hanya meninggalkan athar. Orang minum air biru kan, mulut dia biru. Tapi ain dia dah tak ada, itu tak ada apa-apa. Ingat, yang batal ni menelan ain, bukan menelan athar. Kalau athar, dia tak ada apa-apa. Dia kata, walaupun payah nak hilang, tetap memudaratkan, tak dimaafkan. Jadi mungkin kalau dekat Maliba ke orang jenis makan sirih, dinasihatkan jangan makan sirih sebelum subuh. Makan malam cuci, jangan makan dalam satu jangka waktu yang payah nak hilang. Jadi kalau jadi waktu siang, dia tak boleh telan, dia kena ludah, tak dimaafkan. Au bi sabri khaytin fatalahu bi famihi wa bi min ma'didihi ma idza kharaja min al-fami la ala lisanihi walau ila zahiri syafah thumma raddahu bi lisani wa abtalahu aw balla khaytan aw siwakan bi riqi aw bima'in faraddahu ila fami wa alayhi utubatun tanfasil wa abtala'aha fayuftir bi khilafi ma law lam yakun 'ala al-khayti ma yanfasilu li qillati aw li 'asri aw li jafafi fa innahu la yadur ka athari ma'il madmadah wa in amkana majjuhu li 'usri ihtirazi taharruzi anhu fala yukallafu tanshif al-fami anhu. Kita baca sampai situlah insya-Allah. Sikit lagi. Au bi sabri. Au bi sabri khaytin. Atah pada mana tu? Au bi sabri khaytin. Au bi sabri khaytin. Dia inhaler tak boleh kias dengan maq'adah buasir. Makanan buasir tu kan, benda tu kan juzuk daripada tubuh dia. Darah ni pun benda yang datang daripada badan dia. Ini benda luar. Ini kan benda luar, asing, kita masukkan. Okey. Kita habiskan. Fayuftiru mani betala ariqan mutaqin bi humrah. Jadi bisabri ni ataf kepada bi humrah. Barang siapa yang dia telan air liur dia yang berubah dengan sabr. Sabr ni apa? Pencelup, pewarna. Pewarna bisabrin khaytin. Bisabri khaytin. Bisabri khaytin fatalahu bi famihi. Maksudnya dia punya benang tu ada warna. Jadi dia pintal dengan mulut dia. Jadi dia punya warna tu terkeluar, melekat kat mulut dia. Lalu air liur dia jadi warna. Kesan daripada sabar tadi, itu maksud dia. Maka apa? Kalau dia telan batal. Wa bimin.
Min tu ataf ni. Wa bimin ma'dinihi. Dan keluarlah dengan perkataan air liur itu daripada ma'dinnya. Apabila keluarlah air liur itu daripada mulut. Air liur, dia keluar dari mulut. Ni air liur kan? Keluar daripada mulut. Lalu dia telan balik. Bakar. Okey? Air liur, ingat tak? Dia punya kait dia ada 3. Tahir, khalis. Ni yang kait yang ketiga ni. Air liur yang telan tak batal ni adalah kalau dia daripada ma'din. Jadi kalau air liur tu dah keluar daripada mulut, kan tadi sebut ma'din ni apa? Jami'ul fam. So kalau air liur tu dah keluar daripada mulut, maka menelannya batalkan puasa. La ala lisanihi. La ala lisani tu maksudnya apa? Air liur atas lidah. Nah, itu tak batal. Sebab apa? Sebab dia belum keluar daripada mulut, iaitu sebab dia masih ada atas lidah. Lidah ni masih dikira dalam mulut. Walau ila zahiri syafah. Walau ila zahiri syafah ni ghayah pada apa? Walau ila zahiri syafah ni, dia ni ghayah kepada idza kharaja minal fam. Okey? Walau ila zahiri syafah ni, dia ghayah kepada apa? Ghayah kepada walau ila zahiri syafah. Walau ila zahiri syafah, takdir dia apa? Walau kana khurujuhu ila zahiri syafah. Walau kana zuhuruhu ila zahiri syafah. Ini yang dia punya muskil. Ni mulut. Kalau kita ambil wudu, kita hanya wajib basuh bahagian zahir. Iaitu bahagian zahir yang kita wajib basuh ketika wudu ni, kita tutup mulut secara normal, bukan kemam. Tutup. Bahagian yang zahir ni, itu sahaja yang kita wajib kenakan air ketika wudu. Ni belakang bibir ni tak wajib kena air sebab dia dah dikira batin. Itu yang batin tadi kan. Dia dah dikira batin. Jadi kalau air liur tu dia ada atas zahir syafah. Dan jadi kalau perempuan pakai gincu bulan puasa, hati-hati kan. Perempuan pakai gincu bulan puasa kan, dia orang suka dia. Bila buat macam tu, jadi dia punya juzuk daripada gincu tu akan masuk. Jadi hati-hati. Batal dia punya puasa dia. Summa walau ila zahiri syafah. Ay walau kana khurujuhu ila zahiri syafah faqat fa innahu yadhurru batila'uhu thumma raddahu bilisanihi wa batala'ahu. Summa raddahu bilisanihi. Jadi dia punya susunan ibarat tu agak macam tak jelas. Jadi kena betul-betul tu. Wa bimin ma'dinihi ma idza kharaja minal fam la ala lisani. Di kat situ kan. Keluar daripada mulut, bukan dia keluar atas lidah. Habis. Kemudian walau ni nampak dekat sangat, orang ingat nanti dia ghayah kepada ala lisani, bukan. Dia ghayah kepada idza kharaja minal fam walau ila zahiri syafah. Dia keluar walaupun dia keluar tu hanya atas bibir je. Faham? Summa, lepas dah keluar, raddahu bilisanihi. Dia ambil balik air liur tu, dia telan. Batal. Dia bagi contoh yang lain, au balla khaitan. Balla ni semalam pun kita bagi contoh, dia benang, dia basahkan, ataupun siwak. Ingat, orang yang nak bersugi bulan puasa, siwak tu kan ada rasa. Au kalau tak ada rasa pun, au siwakan birikihi. Nampak? Kan siwak tu keras, dia gigit, keluarkan, kemudian dia masukkan balik, gigit, lepas tu dia telan. Jadi air liur yang kat siwak tu dah kira munfasil. Jadi kalau dia telan, batal puasa. Au siwakan biriqihi au bima'in faraddahu ila famihi wa alaihi rutubatun tanfasilu wabtala'ha. Ataupun siwak itu
dia telah basahkan. Bima ini ataf kepada biriqihi, iaitu au balla siwakan bima'in. Okey, dia basahkan siwak dengan air, basahkan, dia masukkan kat mulut. Faraddahu, faraddahu ni kembali kepada dua-dua. Faraddahu kembali kepada ma dzukira minal khayti wal wasiwak. Maksudnya benang tu dibasahkan dengan air liur, kemudian benang tu basah, kemudian dimasukkan balik dalam mulut dia. Faraddahu, rahu kembali kepada apa? Ma dzukira minal khayti wasiwak ila famihi wa alaihi rutubatun tanfasilu. Di atas siwak tadi atau di atas benang tadi ada basah yang berpisah daripada benang tu sehingga dia telan. Sehingga dia telan. Wabtala'aha fayuftir, maka jawapannya batal puasa. Bi khilafi ma law lam yakun 'alal khayti ma yanfasilu liqilati. Tapi kalau benang tu kecil sangat, walaupun dia keluarkan, dia masuk balik, dah tak ada dah baki apa? Air liur tadi, maka tak batal puasa. Sama ada kerana apa? Kerana terlalu sedikit, atau dia dah perah awli asri, ataupun dah kering. Dia keluarkan benang tu, masukkan balik dah kering, maka tak batal. Fa innahu la yadurru ka'athari, seperti kesan air kumur-kumur ni. Nak habis dah ni. Air kumur-kumur. Satu orang dia kumur-kumur, kemudian ada kesan air kan, ada baki air dalam mulut dia. Kalau kita telan air kumur-kumur tu, tak batal. Kesan bukan air kumur-kumur. Dia kumur-kumur telan, batal lah. Dia kumur-kumur dia buang, kan ada saki baki air kan. Maka kalau dia telan, tak batal. Ada setengah orang, macam contohnya mufti wilayah juga ambil kiaskan. Dia kata inhaler ni tak batal puasa kerana dia terlalu sedikit. Maksudnya gas yang masuk tu terlalu sedikit, maka tidak membatalkan puasa. Tapi dalam mazhab Syafi'i lah, kita tak ada beza sedikit ataupun banyak. Di sini dia ni dimaafkan bukan kerana dia sedikit. Kalau sedikit, semua benda yang sedikit dimaafkan lah. Betul tak? Betul tak? Ramai yang ilham masalah. Ni air kumur-kumur ni, dia dimaafkan bukan kerana dia sedikit. Sedikit tidak ada iktibar dalam mazhab Syafi'i, dalam bab tidak membatalkan. Kan kita bagi contoh sim-simah. Nah, mazhab Hanafi ada lah. Mazhab Hanafi ada. Mazhab Syafi'i tak ada. Dia ada special case untuk masalah air kumur-kumur ni. Special case, yang mana dia punya ciri tu tak ada pada yang lain, sehingga ada upaya untuk diilhakkan. Seperti kesan daripada air kumur-kumur. Wa'in, dia punya rayah dia, walaupun kita boleh buang masuk ludah-ludah sampai dah tak ada rasa air dah, tetap kalau kita telan dalam keadaan kita mampu buang, tetap tak apa. Wa'in amkana majuhu, walaupun dia boleh nak buang, li'usri taharruzi anhu, kerana payah nak elakkan daripadanya. Fala yukallafu, maka tidak ditaklifkan tanshifal fam anhu. Dia nak kena, maksudnya lepas dia kumur-kumur, dia ambil kain, dia apa? Dia tanshif, dia lap. Ambil kain, lap, masukkan dalam mulut, nak buang tu. Tak perlu. Dia tidak ditaklifkan setara itu. Kalau kita kata li'usri taharruzi anhu, kan? Kalau kita ambil begitu, adakah itu elak dia? Tu kena check betul-betul tu. Dia punya sebab dia. Sebab kumur-kumur ni benda yang ibadat, benda yang memang kena buat sepanjang hari, kan? Kumur-kumur, bila nak wuduk kena kumur-kumur. Dalil menelan baki air kumur-kumur tu memang hanya semata-mata macam tadilah, hanya menggunakan kaedah li'usri taharruzi. Sebab kalau itu dijadikan kaedah, dia akan jadi apa sahaja benda yang payah nak elak, kan? Ini dia memang jadi lain. Kalau masalah darah gusi dengan masalah makanan mabsur, kan tadi kita kata dia kan memang satu juzuk daripada shaim. Tapi yang ni memang benda asing. Air
Dia masukkan, kemudian ada baki. Cuma zahirnya dia punya perbezaannya, iaitu dia adalah athar madmadah, yang mana madmadah ini adalah benda yang dituntut dalam ibadat. Jadi kat situ dia punya wajah yang membezakan daripada benda-benda yang lain zahirnya. Jadi so kita kena cari lagi apakah ni. Sebab masa saya mengajar di Sarawak tu, dia ada iklan. Sebab dia kata sembahyang tarawih kan. Kalau sembahyang tarawih, satu orang dia kata dalam masjid ni hanya boleh minum air kosong, tak boleh minum air warna. Sebab kalau kita sembahyang tarawih kan ada air kat depan. Jadi kalau kita minum, kan ada bekas-bekas air tu, kita takbir. Air tu boleh tak kita telan? Bekas daripada air minum. Dia kata tak apa. Kalau air kosong tak apa. Kalau air 100 plus ke tak boleh. Jadi saya cakap, saya tak pernah dengar lah tafriq macam tu, kan? Dia masalah asarul madmadah ni, kita juga boleh ambil untuk masalah semayang. Kita ambil wudu, ke mulut kita ni ada kesan air kumur-kumur. Kalau tengah semayang tu kita telan, tak batal semayang. Ingat tak kaedah? Perkara yang membatalkan puasa, batalkan semayang. Ke dalam surah ni puasa tak batal kan? Maka dia telan atharu ma'il madmadah ketika solat pun tidak. Tapi tak boleh lah. Jadi ada orang faham, dia kata sebab apa asal madmadah tu dimaafkan? Sebab dia air kosong. Jadi dia ambil umum. Kalau dia minum air kosong, ada baki-baki air kosong tu, kalau dia telan, tak batal. Tak boleh. Kalau boleh, dia akan jadi macam ni. Sebelum subuh, dia sempat minum air kosong. Lepas tu azan. Jadi adalah atas lidah dia tu saki baki air minum. Maka adakah dimaafkan? Zahirnya tak, kan? Sebab masalah ni atharu ma'il madmadah khas. Masalah apa? Atharu ma'il madmadah. Begitu zahir setakat ni lah. Tapi perlu dilihat lagi. Ada tak kitab lain yang meletakkan ilat lain selain daripada di usri at-taharruzi anhu. Wallahu a'lam bissawab. Wah, ini kita habis pukul 11. Jangan risau, PKP dilanjutkan sehingga 14 April. 14 April. Betapa lah rumah. Ada surat mana tadi ni? Tanda ni. Ada soalan yang munasabah. Kita tak belum sempat lagi. Saya nak baca daripada kitab ni. Tengok ni. Apa nama kitab tu? Kitab karangan Allamah Said Ahmad Beg Al-Hasani. Beliau ada bahaskan satu ibarat berkaitan dengan ni. Berkaitan dengan ibarat muhasyi, berkaitan dengan batin udhun, tapi tak sempat lah. Maksudnya ada kesalahfahaman tentang masalah ibarat tu, batin uzun. Dia tadi ada soalan berkaitan dengan celak. Dia celak ni, celak ini, kalau bercelak ketika bulan puasa ni hendaklah dielakkan. Sebab ada ulama mengatakan, seperti mazhab Maliki, kalau satu orang bercelak batal puasa, sebab dia masuk ke dalam rongga. Tapi dalam mazhab Syafi'i, bercelak tak batal puasa. Sebab apa? Walaupun dia masuk dalam rongga, walaupun memang ain yang masuk, dia tak cukup syarat apa? Tak cukup syarat, dia bukan masuk melalui rongga terbuka. So kita fuqaha tidak menganggap mata ini rongga terbuka, sehingga dia punya rayah celak ni, dalam kita kata wa in wajada ta'mahu fi halqihi, walaupun rasa celak tu dia rasa dekat rengkung dia, tetap tak batal puasa. Tu dia punya rayah dia. Sebab celak kalau kita pakai, dia akan ada dekat
dekat air liur. Jadi hitam kan air liur kan. Wa in wajada ta'mahu fi halqihi, tetap hukumnya tidak membatalkan puasa. Tapi hendaklah dielakkan memakai celak pada waktu siang, kerana ada mazhab seperti Maliki yang menghukum tak boleh pakai celak, dan menganggap kawasan ini juga dikira sebagai rongga yang bermasalah. Apa dia? Kalau seorang itu membuat perkara yang membatalkan satu ibadah atas kaul muktamad, kemudian dia baru tahu ada kaul yang lebih baik, ibadah itu tak batal, maka adakah wajib diqada atau tak? Apa? Lepas tu ada boleh teruskan tidak kontrol. Ni kitab yang saya tunjuk ni Rasail Majmu' fihi muallafat Al-Allamah Sayyid Ahmad Bik Al-Husaini. Beliau ni muhakkik kepada, dipanggil muhakkik yang mutaakhirin, kurun ke-19, ulama Mesir. Beliau ini ada buat syarah kepada kitab Mursyidul Anam, kan, syarah kepada Ummil Imam. Jadi beliau ini muhakkik generasi mutaakhirin, yang terakhir lah muhakkik beliau ni, di samping Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Jadi Ahmad bin Al-Husaini dalam Rasail ini ada banyak perbahasan. Dia ada satu bahaskan tentang masalah, dia buat kajian tentang ibarat-ibarat yang berlaku salah faham. Jadi sehingga dalam Hawashi membawa kesalahfahaman ibarat tersebut. Jadi antaranya masalah batin udhun dalam bab puasa. So kita tak sempat nak baca malam ni. InsyaAllah kita akan baca kelak, masa yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kelak lah. Kelak tu bila yang diizinkan, bukan malam ni lah. Okey. Panjang surat dia. Surat dia satu je, dua, tapi benda tu jadi panjang. Soalannya, bolehkah seseorang itu dia taklid ba'dal amal? Dia pernah berlaku, saya ingat lagi, masa itu kita duduk dalam kelas Syekh Aida, ada satu orang student, dia dah semayang dah apa semua, dia kaki dia luka, umir luka jatuh basikal. Jadi dia tengah kelas tu duk kutir-kutir dekat dia punya lutut dia. Dia nampak ada apa? Ada bangkai semut. Dalam mazhab Syafi'i, bangkai semut najis dan menyebabkan sembahyang tak sah. Maka dia tanya Syekh, macam mana ni? Dah sembahyang tadi, sembahyang Isyak. Syekh kata, kau carilah mana-mana mazhab yang mengatakan bahawasanya tak membatalkan tak membatalkan sembahyang. Maksudnya bangkai itu tak najis ataupun sedikit dan tak membatalkan sembahyang. Jadi boleh untuk amalkan bagi pihak diri sendiri walaupun sudah amalkan. Ini untuk orang awam lah. Untuk orang awam. Ulama pun dikira awam juga kan. Selagi belum mujtahid dikira awam. Okey, maka boleh untuk diamalkan. Letak ubat bawah lidah, dia tak batal puasa sebab dia tak ada masuk ain. Kalau ain tak ada masuk ke dalam halak, maka tak batal. Yang saya dengar ubat jantung tu lah yang letak bawah lidah tu, dia tak ada ain yang masuk. Tak ada ain yang masuk, maka kalau tak ada ain yang masuk, hukumnya tidak membatalkan puasa. Okey, Zulfadli Afandi Zulkarnain. Dia masalah ubat gigi. Pembahasan tu kita akan baca daripada ibarat seterusnya, iaitu, dan kita juga boleh masukkan masalah tadi. Jadi kalau dia berus gigi kan, nampak tak? Dia sengaja memasukkan apa? Memasukkan berus gigi, ubat gigi dalam mulut dia, menyebabkan air liur dia bercampur dengan ubat gigi. Jadi kalau masa dia berus gigi tu dia tertelan, ada air liur bercampur air ubat gigi masuk, batal puasa. Pakai ibarat tadi. Ibarat, ingat tak ibarat tadi?
kalau dia masukkan air dalam mulut dia lalu sabaq, air tertelan, maka batal puasa. Faham tak? Maka sebab tu guru kami Syekh Haidar, beliau selalu kalau ditanya tentang masalah masalah berubat gigi ni ataupun berus gigi ketika bulan puasa, kalau ditanya dalam majlis umum, beliau jawab apa? Tak boleh. Tak boleh, khalas. Tak boleh berus gigi ketika bulan puasa. Sebenarnya jawapannya ada tafsir. Kalaulah daripada air liur yang bercampur ubat gigi itu ada masuk tertelan, batal puasa. Kalau tak tertelan, tak batal puasa. Kaedah dia sama je, tak ada beza pun. Cuma oleh kerana sifat berus gigi yang dilakukan oleh orang awam, dia berus gigi mubalarah kan, maksud dengan penuh buihnya. Jadi kebanyakannya dia tertelan. Jadi untuk mengelakkan daripada orang awam, mungkin dia rasa okey kot, saya tak tertelan, jadi terus tutup pintu. Syekh kata tak boleh, batal, khalas. Sebenarnya mana mungkin kalau semata-mata berus gigi batal puasa? Mana ada kan? Mestilah dengan syarat kalau ada masuk sesuatu. Sebab itu jawapan dia kena elakkan, kecuali kalau dia dapat berus gigi dengan minima. Dia guna, tak payah bagi ubat contohnya, atau bagi ubat yang sikit dan dia begitu ihtiyat. Jadi Ustaz Fadli memang dia larang keras tu sebab itu fatwa gurunya Syekh Haidar Hasan. Memang begitu, ma'ruf. Jadi kena faham tu. Itu dipanggil ulama. Dia walaupun hukumnya ada tafsir, tapi kadang-kadang kita tak jawab tafsir tu sebab kita tahu keadaan ataupun fenomena yang berlaku itu biasanya orang tak jaga. Jadi kita cakap kalau nak berus gigi bulan puasa sebelum subuh, khalas. Ustaz tak apa lepas subuh. Orang awam kena buat sebelum subuh sebab orang awam dia tak jaga. Begitu dia punya kaedahnya. Dia masalah inhaler ni soalan lazim setiap tahun. Setiap tahun berbangkit masalah inhaler kan. Jadi untuk menyelesaikan masalah inhaler, saya dah sebut tadi, kita kena letak asas masalah tu kepada adakah inhaler tu menghasilkan ain ataupun tidak. Dia ada ain ke bukan ain? Untuk tahu dia ada ain ataupun tak ada ain, itu kena tanya doktor. Sebenarnya kita pun boleh tengok kan. Saya pun selalu juga kita duk test inhaler ni dia ada ain ke tak ada. Jadi bila kita pump dekat tangan kita, dia benda tu cepat sangat hilang. Dia nampak tu macam percikan kan, tapi dia kan gas kan. Bila kita kocak inhaler tu, dia ada bunyi. Memang sifat gas macam tu. Bila dia padat, dia akan menjadi cecair, macam gas pemetik api. Tapi cuba kita pecahkan pemetik api, mana ada air mengalir ke? Tak ada. Dia bila dimampankan, itu dalam ilmu kimia, kimiawi. Jadi bila dimampankan ada, tapi bila dilepaskan dia tak ada. Jadi masa dilepaskan, kita nak bahaskan masa lepas, ada ain ke tak ada ain? Di situ poin dia. Jadi ada orang yang biasa pakai inhaler, bila dia pump inhaler ni, dia akan kepam pula. Dia akan kemam. Dia sebenarnya dia dah hilang dia punya ain dia. Cuba cek. Kemudian bila ditelan tu, dia telan adalah gas yang langsung tak ada ain. Kalau begitulah sifat dia, maka tak batal puasa kan. Jadi dia punya masalah ni sepatutnya, kalau kita nak cakap mazhab Syafi'i lah, kita kena selesaikan dulu. Kalau dalam kitab fiqh hukumnya jelas. Kalau ada ain batal puasa, tak ada ain tak batal, itu je kan. Soalannya ada ain ke tak ada ain? Ada ain tak ada ain, itu bukan jawapan fiqh. Itu tanya doktor kan. Ain ke tak ada ain, itu jawapan doktor. Batal puasa ataupun tak batal puasa. Okey. Kan kita dah sebut kan, kalau sebarang injection
yang masuk melalui otot ataupun injection yang masuk melalui urat tidak membatalkan puasa. Okey. InsyaAllah bersama dengan tu kita akan baca daripada fatwa lain lah, Majma' Fiqh Islami. Sekarang ni kita tengah belajar mazhab Imam Syafi'i, tapi memang bagus kita tahu juga fatwa-fatwa yang lain yang boleh diamalkan pada keadaan-keadaan yang tertentu. Kalau ditanya atas mazhab Syafi'i, jawapannya macam saya sebutlah. Yang batal, batal lah. Yang tak batal, tak batal. Jadi, kalau seorang itu ingin mengambil rukhsah tertentu, maka ada. Selagi mana dia dalam mazhab yang muktabar, maka dia boleh amalkan untuk dirinya sendiri. Okay, last. Tak ada. Wallahu alam. Jadi hari ni hari Jumaat, malam ni malam Jumaat. Esok. Rabu. Hari Rabu kan. Allahu akbar. Oh, waktu jadi waktu ni hari pun dah lupa dah. So dia ingat malam ni malam Jumaat kan. Rupanya hari ni malam Khamis. Allah Ta'ala. Jadi kita semua doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dilepaskan masalah yang kita hadapi ni. Supaya kita dapat menghadapi Ramadan dengan baik. Sekiranya ada makar-makar tertentu, maka kita banyak baca Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Dia sebenarnya hari-hari kuarantin ni setiap hari malam Jumaat. Dia tak ada dah istilah malam Jumaat kan. Saya hari Jumaat pun tak sembahyang Jumaat. Hari Jumaat pun sembahyang Jumaat pun tak buat. Jadi hari-hari ni setiap hari Jumaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah bi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.